Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek tahun 6 tajwid, kita akan buat ulangan ataupun ulang kaji. Okey, kita lihat pada pelajaran yang pertama, subjek idgham. Idgham, bahagian idgham terbahagi kepada 3: idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain dan juga idgham mutajanisain. Kita lihat pada pengertian idgham. Idgham pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari segi istilah pula ialah memasukkan huruf yang pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Kat sini para pelajar tahun 6 diwajibkan untuk menghafal pengertian idgham. Kita lihat muka surat sebelah. Pelajaran yang pertama iaitu idgham mutamatsilain. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham mutamatsilain? Ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan juga sifatnya. Sama tempat keluarnya dan juga sama sifatnya. Senang kata, hurufnya adalah huruf yang sama. Yang mana huruf yang pertama bertanda mati dan huruf yang kedua itu bertanda ataupun berbaris. Lebih mudah, dia ada tanda sabdu. Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Wajib memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Dan cara bacaannya ialah memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, kita lihat pada contoh ataupun misal idgham mutamatsilain pada huruf za. Izzahaba. Kita akan baca dengan bertasydid, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Yudrikumu, yukrihunna, izhab bi kitabi wa qad dakhalu. Tidak bolehlah contoh pada kalimah wa qad dakhalu, tidak bolehlah kita baca dengan wa qad dakhalu. Jangan ada bunyi qalqalah sebab dia bukanlah masuk pada hukum qalqalah. Kena lihat betul-betul. Kalaulah huruf yang kedua itu ada bertanda sabdu ataupun tasydid, tidaklah huruf yang pertama itu menjadi hukum qalqalah. Sama juga izhab. Jangan baca izhab bi kitabi. Izhab. Jangan ada bunyi izhab. Ada bunyi qalqalah tak boleh. Sebab ini termasuk dalam bahagian idgham mutamatsilain. Jelas di situ. Okey, lihat muka surat yang ketiga. Contoh pada huruf ba bertemu dengan huruf ba. Izhab bi kitabi. Jangan baca izhab bi kitabi, salah. Bacalah dengan izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Misal ta bertemu ta, fama rabihat tijaratuhum. Dal bertemu dal, waqad dakhalu. Jangan baca waqad dakhalu, salah. Bacalah dengan idgham iaitu memasukkan. Waqad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Qad yang kalimah pada kedua tu qad kharaju bih barulah ada bunyi qalqalah. Zal bertemu zal, wa zannuni iz zahaba mughadiba. Ra bertemu ra, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashi. Ain bertemu ain, dzanika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Fa bertemu fa, fala yusrif fil qatl. Kaf bertemu kaf, yudrikumul maut. Lam bertemu lam, wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum. Waw bertemu waw, fanadaw wala tahina manas. Pada waw bertemu waw tu masukkan betul-betul. Fanadaw wala tahina manas. Ha bertemu ha, wa may yukrihun. Okey, lihat pada muka surat yang keempat. Tahukah anda tempat yang tidak boleh diidghamkan? Jika huruf pertama terdiri daripada huruf mad. Huruf pertama terdiri pada huruf mad. Contoh pada kat situ surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Tidak bolehlah diidghamkan
yang mana huruf pertamanya terdiri daripada huruf mad. Jika berlaku saktah, okey, lihat pula pada yang kedua. Jika berlaku saktah, ma aghni anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Okey, kita maklum saktah ni adalah berhenti seketika tanpa ambil nafas yang baharu. Kat situ ada dua kaedah bacaan. Sama ada kita berhenti dengan berhentinya betul, berhenti terus, ataupun berhenti seketika tanpa ambil nafas. Tidaklah boleh jadi hukum dua ayat tersebut menjadi idgham. Dalam surah Al-Haqqah ayat 28 hingga 29. Okey, aktiviti di sini Ustaz nak kamu keluarkan buku tulis, buat aktiviti pada muka surat 4, baca soalan tersebut dan keluarkan hukum idgham mutamasilain pada ayat surah Al-Baqarah tersebut. Cari kalimah kat situ. Okey, Ustaz bacakan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Okey, kat situ ada satu sahaja contoh idgham mutamasilain. Faqul nadrib bi'asaka. Ba bertemu dengan huruf ba. Pada kalimah yang kedua, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'. Kat situ ada contoh waw bertemu waw. Contoh yang kedua, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kat situ contoh kaf bertemu kaf. Keluarkan sahaja, tak payah salin ayat tu, hanya keluarkan misalnya sahaja. Contoh yang seterusnya, wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ha bertemu ha. Okey, kemudian jawab semua soalan berikut. Apakah erti idgham mutamasilain? Apakah hukum bacaan idgham mutamasilain? Terangkan cara bacaan idgham mutamasilain dan juga kenal pasti misal idgham mutamasilain yang terdapat pada ayat di bawah, iaitu kamu salin sahaja contoh untuk idgham mutamasilain. Okey, kita lihat pada amalkan sentiasa dalam keadaan berwuduk, bersih dan beradab ketika mendampingi Al-Quran, iaitu ketika membaca Al-Quran wajiblah ke atas kita untuk berada dalam keadaan wuduk. Okey, itu saja. Tolong buat aktiviti ini sebagai ulang kaji kepada kamu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.